Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya yang kita diberi peluang oleh Allah untuk menunaikan salat maghrib dan berada dalam satu majlis ilmu, majlis yang Allah menjanjikan rahmat bagi mereka menghidupkan di antara waktu maghrib dengan isyak itu dengan zikrullah. Termasuk dalam zikrullah itu ialah menuntut ilmu atau membicarakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesedaran kepada diri kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, ikhlaskanlah niat kita kepada Allah. Moga-moga amal ini menjadi sebahagian daripada amal yang mendapatkan keberkatan di sisi Allah dan dinilai dengan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dalam kita memohon doa ini, banyakkanlah memohon doa supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah. Ya Allahumma hdina ila sabilil huda war rasyad. Allahumma hdina ila sabilil Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kerana kadang-kadang kita mohon petunjuk daripada Allah, tetapi petunjuk ini tuan-tuan puan-puan harus dibimbing, harus dipimpin. Sebab itu kadang-kadang sebahagian daripada umat ini dia dapat petunjuk pada awalnya, tapi petunjuk yang diperoleh ini tidak berjalan lama, dia tak panjang. Kadang-kadang manusia ini mengubah seketika je. Setahun dua okey dengan Islamnya, setahun dua komitmen dengan Islamnya sangat baik, tapi lepas daripada tahun-tahun yang kedepannya dia hilang komitmen, hilang rasa kebertanggungjawaban. Sebab itu bila kita mohon hidayah pada Allah ini tuan-tuan, selain daripada mohon dibukakan hidayah, mohon juga supaya kita ini sentiasa berada dalam pimpinan hidayah. Kita risau tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, ya. Hari ini kita melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang benar, tapi dengan perjalanan masa, dengan tuntutan individu, tuntutan keluarga dan sebagainya, kadang-kadang kebenaran itu kita kena simpan, ya. Ramai yang kita lihat macam itu. Kalau tuan-tuan perasan dulu ada artis yang dah menampakkan apa kecenderungannya untuk kembali kepada pengamalan hidup yang baik dari segi Islamnya, tapi dia tak sampai ke mana. Dan setahun tu dia hilang balik, masuk balik dia ke dalam dunia yang dia hidup sebelumnya. Jadi sebab itu bila kita mohon pada Allah akan hidayah, mohonlah hidayah ini dipimpin oleh Allah sampai kepada pengakhiran hidup ini, bukan sekadar memperoleh hidayah. Ya, baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, insya-Allah kita sambung balik, ya, pembahasan kita pada bulan yang lepas, ya, bagaimana kita membicarakan sebuah generasi sampai penulis dalam buku ini, ya, buku Al-Ma'ani fit Thariq ini ataupun petunjuk sepanjang jalan ini, menamakan generasi ini sebagai generasi Quran yang unik ataupun jinun Quraniyun farid, ya, satu generasi yang diberi sumber oleh Allah hanya dengan Quran, tetapi dengan sumber Quran ini mereka membangunkan satu tamadun yang mana tamadun ini tak mungkin dapat kita bina semula, yang mana tamadun ini yang hebat ditulis oleh para ahli sejarah
sama ada sejarawan itu Muslim atau sejarawan itu bukan Muslim, tak dapat tidak mereka pasti membicarakan generasi yang dipimpin oleh Nabi SAW. Sebab itu kalau tuan-tuan baca satu buku, saya tak ingat apa tajuk dia, ya, seorang pengkaji menulis antara 100 manusia yang paling berpengaruh dalam dunia ini, maka yang nombor 1 itu ditulis Muhammad bin Abdullah. Penulis itu bukan seorang Islam, tetapi dalam kajian dia, daripada perjalanan pimpinan-pimpinan manusia ini sampai kepada kepimpinan Rasulullah, dia melihat satu kepimpinan yang sangat unik. Bermula daripada seorang diri Nabi itu mengajak manusia kepada Islam, ya, dan yang mengikut Rasulullah ini pertama dalam kalangan orang yang paling dekat, yang kedua orang-orang mustada'afin, kumpulan-kumpulan hamba. Akhirnya kepimpinan Rasulullah ini boleh membina sebuah negara, dan negara ini dipimpin dengan penuh keadilan sampai disebut dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini satu negara yang sangat-sangat baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rentetan daripada pembangunan tamadun yang dibina oleh Nabi SAW, ketamadunan ini tuan-tuan puan-puan berpanjangan sampai 800 tahun. Tak pernah wujud lagi satu tamadun yang dibina atas nama kekuatan akidah ini yang boleh bertahan sehebat itu. Maka tamadun Islam ini dibina oleh Rasulullah, dipimpin pula oleh sahabat, diikuti pula oleh para tabi'in, berpanjangan sampai 800 tahun. Bahkan sebahagian dari penulis mengatakan berpanjangannya tamadun yang dipimpin oleh Rasulullah ini sampai 1200 tahun. Sangat-sangat lama tuan-tuan. Tak ada tamadun yang boleh dibina begitu. Tamadun Sisilis hanya berapa tahun je. Tamadun Bianca, kalau tuan-tuan tengok di Peru itu, hanya berapa kurun je. Masyarakat Pompi yang membina sebuah ketamadunan manusia akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Tamadun Mesir Purba, berapa orang Fir'aun sahaja, dan dia tak mencapai pun sampai 500 tahun. Tetapi yang dibina oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersumberkan Quran ini sahaja tuan-tuan, boleh mencapai satu ketamadunan yang sangat lama. Hari ini pun kita berbicara, bila sebut tamadun kita akan merujuk kepada tamadun Islam. Bila sebut cendekiawan, bila sebut ahli-ahli yang pakar dalam satu-satu bidang, kita tak akan lupa daripada menyebut orang-orang Islam. Antaranya kalau dalam bidang perubatan kita akan menyebut Ibn Sina. Takkan ada orang lupa nama-nama ni. Antaranya Badi'ul Zaman An-Nursi, sistem perpalitan ini tuan-tuan, ni kita duk buat paip hantar ke rumah dan sebagainya. Dia difikirkan oleh seorang arkitek Islam, bagaimana nak memudahkan manusia mengambil wudu bagi menyempurnakan kewajipan ibadah kepada Tuhan. Sampai begitu dia fikir tuan-tuan. Maknanya suskarnya dulu nak berwuduk semua orang kena ke sungai, semua orang kena cari tali air, semua orang kena tadah air dan sebagainya. Badi'ul Zaman An-Nursi ni tuan-tuan, orang Turki, orang Kurdish, dia memikirkan cara terbaik macam mana nak menyampaikan air ke rumah. Maka dibuat sistem pembalitan sampai dikembangkan dengan paip-paip yang ada dekat rumah kita hari ini. Dan dia bermula daripada pemikiran seorang Islam yang mana tujuannya bukan nak meraih keuntungan, tapi nak meraih ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak bagaimana pemikiran masyarakat yang dibangunkan oleh Islam. Pemikirannya setiap apa yang dibuat mestilah nak mendapat redha Allah. Hari ini kalau kita bicarakan orang yang masuk dalam bidang arkitektur, dia nak membina apa tuan-tuan? Dia nak membina kekayaan pribadi. Bukan saya nak mengata, minta maaf lah kalau ada arkitek dalam kita ni, tapi kena betulkan balik kita punya niat. Orang yang masuk bidang engineering, apa yang dia nak bina dalam engineering? Kalau dia salah niat ni tuan-tuan, perlakuan ini, pekerjaan ini tak mendapat ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi mengajar masyarakat itu hanya bersumberkan Islam tadi. Baik, kita sambung bacaan kita. Hanya Al-Quran sajalah yang menjadi sumber panduan mereka. Tuan-tuan tak ada buku tak apa, dengar je pelan-pelan, ya. Yang ada buku boleh tengok, ya. Hanya Al-Quran sajalah yang menjadi sumber panduan mereka, perjalanan hidup mereka dan gerak-geri mereka. Ini bukanlah kerana umat manusia di zaman itu tidak punya tamadun, tidak punya kebudayaan, tidak punya pelajaran, tidak punya buku karangan dan tidak punya kajian. Sekali-kali tidak. Kerana sebenarnya di zaman itu telah pun ada tamadun kebudayaan Romawi.
buku-buku dan undang-undangnya yang telah dan masih diikut dan dijadikan panduan oleh orang-orang Eropah sampai hari ini. Di sana juga telah wujud peninggalan tamadun Yunan. Ini tuan-tuan dengar pelan-pelan, nanti kita tengok perbandingannya macam mana ya. Telah wujud juga tamadun Yunan, yakni tamadun Greek, dengan ilmu mantiknya. Ilmu mantik ni ilmu logik ya. Dan falsafah serta keseniannya yang juga masih menjadi sumber pemikiran barat hingga ke hari ini. Malah di sana ini maksudnya di zaman kebangkitan Islam, di zaman Islam yang dipimpin oleh Rasulullah itu, telah wujud juga tamadun dan peradaban Parsi. Keseniannya, sajaknya, syairnya, dongengnya, sistem perundangannya. Begitu juga telah wujud tamadun India, begitu juga tamadun Cina, begitu juga dan berbetulan pula kedua-dua tamadun Parsi dan Romawi itu berada di sekeliling semenanjung tanah Arab, baik dari utara, baik dari selatan. Perbandingannya gini tuan-tuan yang dirahmati ya. Waktu Nabi SAW mengenengahkan Islam dalam sebuah masyarakat, waktu Nabi SAW memimpin masyarakat dengan Al-Quran, soalnya adakah di sana tak ada benda lain? Ya, adakah masyarakat Islam tu muncul begitu saja tanpa ada pengaruh-pengaruh yang lain? Tak. Sebab ketika Islam nak membangun, di depan sana ada masyarakat Rom, di belah selatannya ada orang-orang Parsi, sampai disebut dalam surah Ar-Rum itu, ayat Yusuf yang ke-21, Alif Lam Mim ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah kata Alif Lam Mim ghulibatur Rum, dikalahkan Rom. Rom ini disebut dalam Quran, maknanya tamadun Rom ini tuan-tuan dah wujud sebelum daripada kedatangan Islam. Tetapi kenapa Allah perintahkan Nabi SAW nak membangunkan ummah ini tanpa meniru tamadun daripada Rom, nak membangunkan ummah ini tanpa mencedok tamadun daripada Parsi, nak membangunkan ummah ini tanpa menggunakan pakai idea-idea masyarakat Yunan, tak guna pakai. Bahkan Allah bekalkan mereka hanya dengan sebuah Al-Quran. Kenapa muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT? Inilah benda yang kita nak renung perlahan-lahan ya. Kerananya yang pertama tuan-tuan yang dirahmati, tamadun yang dibina ya, oleh Rom, oleh Parsi dan oleh Greek ini, tamadun yang dibina atas jiwa kebendaan ya, atas jiwa kebendaan. Maknanya tamadun ini menghendakkan kemuliaan manusia ini mestilah diukur dengan kebendaan. Maka Allah nak masyarakat ini bebas daripada ikatan kebendaan, maka diutus Rasulullah, dan bersama Rasulullah ini Quran. Dan Quran ini tuan-tuan mengajar kemuliaan bukanlah dengan kehebatan kebendaan. Di sini benda diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah berfirman ya dalam surah Al-Munafiqun, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiquna la ya'lamun. Ya, kata Allah apa? Kemuliaan itu ada pada Allah, kemuliaan itu ada pada Rasulullah. Tapi orang-orang yang munafik, yang menyatakan keimanannya pada Allah, hatinya tak mau beriman, dia tak nampak di mana sebenarnya kemuliaan. Maka inilah yang Nabi nak ajar pada para sahabat ni tadi tuan-tuan. Jangan tiru Rom, jangan tiru Parsi, jangan tiru Greek. Bahkan pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika dah ada Quran, Sayyidina Umar bawa kitab Taurat, kitab Injil, lalu depan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, ya Umar, kamu nak buat apa dengan buku tu? Sedangkan Rasulullah tak tahu buku apa tu. Umar kata, ya Rasulullah, ini kitab Taurat dan ini Injil. Aku saja nak baca, nak cari apa yang ada padanya. Merah muka Nabi SAW. Sampai Nabi kata, ya Umar, andai Musa hidup, andai Isa itu hidup, nescaya dia akan duduk di belakang aku. Maknanya, nescaya dia akan turut menuruti syariat ini. Maknanya Nabi tak nak sangat pemikiran Umar ini tadi dicampuri oleh unsur-unsur yang ada dalam Taurat, unsur-unsur yang ada dalam Injil. Pasal Nabi nak apa? Umar ini absolut, mutlak pemikirannya, kerangka fikirnya dibina berdasarkan Quran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita tengok pada hari ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tak melihat mencedok daripada tamadun-tamadun ini? Puncanya kerana tamadun ini tidak dibina atas jiwa keimanan.
Ini paling kena jelas tuan-tuan puan-puan yang dirahmati. Tetapi tamadun ini dibina atas jiwa kebendaan. Kenapa tamadun ini mengukur kemuliaan dengan status kebendaan? Dan hari ini inilah yang jadi tuan-tuan. Ya, kita merasakan nak jadi manusia yang hebat, nak jadi manusia yang dilihat mulia dalam kalangan masyarakat, kita perlu ada apa? Kita perlu ada apa tuan-tuan? Kalau tak ada duit banyak, renti kalau orang nak tengok kita seorang yang hebat. Kalau tak ada kereta mewah, tak ada rumah besar, takkan orang pandang kita sebagai seorang yang mulia. Dan inilah persepsi, inilah dipanggil kalau dalam bahasa akademik doktrin. Maknanya satu tanam dalam kepala kita ni, nak jadi hebat kena ada benda-benda ni. Akhirnya kemuliaan akan diukur berdasarkan dengan apa yang kita miliki. Dan hari ini inilah yang berlaku tuan-tuan. Bila manusia nak mencari kemuliaan dengan status kebendaan, kita tengok kebobrokan yang berlaku, kerosakan yang berlaku, rasuah akan bertepu. Faham ke bertepu ni? Apa bahasa kita tepu? Tepu ni belah kuala, belah kita apa? Ni kalau tuan ayak ni, ini tak tepu ni, dia naik sampai macam ni, melimpah bawah. Dan jangan mimpi rasuah ni akan turun. Dia takkan turun selama mana manusia mencari kemuliaan atas nama kebendaan. Perkara-perkara rosak ini akan terus berleluasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati. Kenapa jiwa ini tidak diajar bahawa kemuliaan itu milik Allah? Bagaimana nak memilikinya? Pertama, berimanlah dengan Allah, maka kemuliaan itu disebut begitu. Sebab itu Allah berfirman, kata Allah apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sambung lagi apa? Wa aqamas salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was sabirina bil ba'sa'i wad dharra. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muflihun. Minta maaf kalau tersilap, cuba tengok dalam surah Baqarah juzuk 2. Allah berfirman, Allah kata apa? Laisal birra, bukanlah kehebatan, bukanlah perkara yang terbaik dalam hidup kamu, bukanlah kemuliaan antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bahwasanya kamu mencari hidup dengan gaya barat atau gaya timur. Itu bukan kemuliaan. Walakinnal birra, tetapi kemuliaan kata Allah apa? Walakinnal birra man amana billah, tetapi kemuliaan apabila manusia ini boleh beriman dengan Allah, wal malaikah, beriman dengan malaikat, wal kitab wan nabiyyin, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan para nabi. Kemudian daripada itu, buah daripada iman ni apa? Apa sambung ayat ni tadi? Tuan-tuan takkan seorang betul ingatnya. Nganga je tengok. Ya, apa sambungnya tadi? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan mereka ini yang telah beriman dengan Allah ni atal mala ala hubbihi, membelanjakan hartanya terhadap orang yang di bawah tanggungannya, zawil qurba wal yatama, dan lebih daripada itu mereka menjaga orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Ini sifat kemuliaan tuan-tuan. Kemudian apa? Wabnis sabil, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu sifat mereka apa? Wa aqamas salat. Dan orang yang mulia ini dengan keimanannya tadi, dia akan mendirikan solat. Ni payah ni. Ada soal? Tak ada. Wa aqamas salata wa atuz zakat, ya, dan mereka menyatakan solat, mendirikan solat dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan menunaikan janji apabila mereka ni berjanji. Ya, wasabirina bil ba'sa, dan mereka ini orang yang sabar dengan ujian Tuhan. Ini kena cek. Saya bila nak pecah-pecah ni dia hilang. Tapi nak habaq pada tuan-tuan, yang kita bincangkan hari ini Allah jelaskan di situ. Maknanya Nabi ajar para sahabat nak cari kemuliaan bukan nilai kebendaan. Nak cari kemuliaan mulakan dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita bicarakan yang balik ni tadi,
Kenapa hanya Quran semata-mata dan Nabi tak cedok sistem ini daripada tamadun-tamadun sekeliling dia? Kerana Nabi nak yang mulia itu kerana Tuhan. Nabi nak bangunkan pada paradigma para sahabat bahawasanya kemuliaan akan datang bila kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bangunkannya itu, tuan-tuan. Tapi bila masa ini berlalu dengan panjang, ya, apa yang berlaku pada manusia? Inilah hari ini yang kita dapati, tuan-tuan. Usah kata orang jauh, dalam kalangan kita, saya sendiri pun tak tahu, tuan-tuan, diri kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita mencari kebendaan kerana kita merasakan kebendaan itu akan melihat orang tengok pada kita. Kalau dalam bidang akademik, kita mencari sijil daripada ada SPM, pergi kepada SDP, pergi kepada degree, sampai peringkat paling tinggi PhD. Kenapa? Kita merasakan orang nak dengar bahasa kita dengan title yang kita ada. Ini indoktrinasi, maknanya satu bentuk ancaman kepada pemikiran bahawasanya kita menilai kemuliaan dari dunia itu. Itu kalau dalam bidang akademik. Kalau dalam bidang kedudukan dalam masyarakat, kita melihat pangkat, ya. Tak nak jadi orang biasa, jadi AJK pun tak apa. Tak nak jadi AJK, JKK pun tak apa. Tak nak jadi ni, dia akan naik pada satu hierarki, Kerana apa? Dia mencari kemuliaan. Ya, maka di sinilah masalah berlaku apabila pangkat itu menjadi satu rebutan kerana kemuliaan. Nabi tak mengajar sahabat begitu. Nabi mengajar pangkat itu satu tanggungjawab dan amanah ini satu persoalan. Maka Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nabi berkata, kamu adalah seorang pemimpin. Setiap kamu ni, kalau waktu dulu Nabi cakap dengan sahabat, hari ni hadis ni saya bacakan kepada tuan-tuan, setiap kita ini adalah pemimpin. Jangan syok sangat, tuan-tuan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kamu ini akan dipersoal oleh Allah terhadap pimpinannya. Pertama, tuan-tuan kena tengok konsep ini. Kita ini, tuan-tuan, waktu lahir dulu tak ada apa lagi. Bila kita cukup umur saja, di mana kepimpinan kita yang pertama? Kepimpinan kita yang pertama, tuan-tuan, terhadap diri ini. Sebab itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Kata Allah apa? Wahai orang yang beriman, kamu kena pelihara. Pelihara ni macam mana? Kamu kena pimpin diri kamu supaya tak masuk dalam api neraka. Besar sikit kita, tuan-tuan, masuk sekolah, ada yang berani, ya, jadi ketua kelas, pemimpin juga. Ya, besar lagi daripada tu, berkahwin, ada isteri, maka dia dah ada dua tanggungjawab kat situ. Pertama terhadap diri dia, kedua terhadap isteri dia tadi. Tuan-tuan, jangan ingat Allah tak tanya benda ni. Isteri yang kita duk tengok pagi, tengok petang, tengok malam, duk tengok, ingat Tuhan tak tengok ke tanggungjawab ni pada kita? Dia tengok, tuan-tuan. Maka inilah yang Nabi duk tekan dalam jiwa sahabat ni. Nabi duk beritahu benda ni. Akhirnya jiwa mereka ni subur dengan rasa takut pada Allah. Kemudian lama sikit kahwin, beranak. Beranak kan sikit-sikit pula tu. Lah ni yang beranak sikit kan. Ada yang beranak, saya tengok pemimpin Ikhwan Muslimin tadi, Dr. Muhammad Abdullah Syakir tu. Anak 15, tuan-tuan. Mani ke, tuan-tuan, nak dapat anak 15? 15, tuan-tuan. Maknanya sekarang ini, kalau dulu kena jaga isteri daripada masuk neraka, ada 15 anak. Nak dipelihara ini supaya anak ini tidak juga masuk neraka dan tidak menjadi sebab kita masuk neraka. Ingat, ini tanggungjawab kecil ke muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, balik rumah ni, saya yang pertama ni kena tengok. Bila tengok anak ni, tuan-tuan, kena tersemat dalam kepala ni, ini amanah yang Tuhan akan tanya. Dia bukan satu soal nak beri makan, nak beri pakai. Benda ni sangat-sangat senang, tuan-tuan, ya, tetapi nak membangunkan jiwa dia supaya patuh dan taat pada ajaran Quran, pada hadis Nabi SAW. Dan kepatuhan ini berpanjangan sampai mereka ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, tuan-tuan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, Allah berfirman, kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu ini fitnah. Fitnah ni apa? Ujian
cobaan bagi kamu, sama ada ketika kita hidup di dunia atau setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ra'in, tuan-tuan, kita pemimpin dalam mereka ni. Tak kira lah kalau tuan-tuan tak berani banyak, kan? Paling banyak Haji dah berapa anak? Haji dah berapa? 6. Tak tahu mana hari ni. Ramal lebih kurang saya, Haji banyak lah 7. Tak power lagi. Ini nak kena dekat Ali ni. Ya, tuan-tuan, ya, ada orang saya pernah tanya sampai 18, tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Memang bagus, tuan-tuan. Kalau 18 ini boleh mententeramkan jiwanya dengan iman, memang selamat, tuan-tuan. Tapi kalau 18 ini gagal untuk menempati kehendak iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, nanyalah ayah yang duduk dalam kubur ni tadi, tuan-tuan. Saya pernah bertanya, bukan bertanya, bercerita dengan seorang. Ini cerita-cerita luar, tuan-tuan, ya. Bagaimana satu kisah orang duduk di hospital, jururawat kita ni semua perempuan, jarang ada jururawat lelaki. Di Singapura banyak jururawat lelaki, ya. Bagaimana ada satu kisah bila berlaku kematian ni, dia telefon keluarga, dia kata ayah dah meninggal, nak buat macam mana ni, nak urus di hospital ke nak urus bawa balik rumah. Anak-anak ni, tuan-tuan, dengan pangkat besar dan kedudukan dalam masyarakat ni hebat. Dia kata apa, selesaikan di hospital, nanti hantar kat rumah, kami cari imam, kami cari orang nak selesaikan. Yang jururawat ni, tuan-tuan, dah mayat tu, jenazah tu dah lebih kurang 18 jam. Tangan dia dah keras. Dia telefon nak tanya hukum, tuan-tuan, dia bengkokkan tangan ni nak jadi gini. 4 orang. Seorang pegang sini, 3 tarik ni, meletup, tuan-tuan. Pak, memang tak keluar tulang ni. Ya, dia nak tanya hukum perbuatan tu pada ustaz. Saya nak kata, apa hang dah buat? Ya, dia dah buat dah. Balik dah. Dua jadi ikat cantik lah, bang. Tapi peristiwa tu, mereka 4 orang yang tahu. Tuan-tuan, perempuan yang dibolehkan, saya nak abadnya gini. Yang boleh buat macam itu sebab apa? Sebab dia nurse, dia jururawat, bukan ayah dia yang dia buat. Dia tak rasa apa. Sebab lepas ni sejam lagi ada orang mati, dia kena urus lagi, ya. Sejam lagi ada orang lagi mati, dia kena urus lagi. Tapi cuba anak, sanggup tak buat ke tuan-tuan nak buat? Tak lama. Ya, ayah ni kalau mati, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, anak ni kalau retilah bab ini, dia akan pergi, dia akan cari minyak ikan, minyak goreng apa, dia akan letak pada sini. Walaupun itu kata petua orang Melayu, tuan-tuan, tak apa lah, tapi memang betul. Supaya apa, sendiri boleh tempur. Ya. Dia tak buat macam itu. Jadi saya nak beritahu ni, tuan-tuan, apabila kita mencari kemuliaan dengan nilai kebendaan, inilah peristiwa-peristiwa yang berlaku yang kita tak pasti kita duduk kat mana. Maka sebab itu kita renung balik bila Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita kena cek balik. Renung isteri kat rumah ni balik, tuan-tuan, jangan renung syok saja. Renung dia dengan nilai kebertanggungjawaban dia balik. Anak-anak yang dah membesar, yang ada pada sekeliling kita, kena direnung semula. Kita tak nak menyalahkan sistem yang mendidik, akhirnya mereka bersikap macam tu. Tak. Kita melihat diri kita dan Tuhan akan tanya balik. Ya, akhir sekali, tuan-tuan, kalau aku mati, anak ni nak selenggarakan ke jenazah kita ni, tuan-tuan yang dimuliakan. Ya, saya mengenung diri saya, tuan-tuan, ya. Saya dengan arwah ayah saya ni lebih kurang 5 tahun dah kurang patarnya. Ya, saya bukan kata saya bagus, tuan-tuan, tapi awal kematian dia, tuan-tuan, hari pertama, hari kedua, kami adik-beradik 8 orang ni pakat baca Quran, nak diberi sedekah pada arwah ayah yang meninggal. 3 hari pertama. Masuk minggu yang pertama, yang duduk di Kuala Lumpur balik, yang duduk di Ipoh balik, tinggallah saya 2-3 orang. Masih baca. Ya. Tapi masuk minggu yang kedua, dia dah mula dah sibuk dengan kerja, sibuk dengan kehidupan yang begitu gini. Akhirnya dan sekejap lepas maghrib dan sekejap lepas subuh. Masuk sebulan 2, tuan-tuan, dah lepas maghrib dah. Masuk setahun. Dan lepas ya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini anak ni, tuan-tuan, 15 ada anak, 20 ada anak. Tapi kadang-kadang kita melihat kalau didikan ini tidak menjurus pada menyuburkan imannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya
terkulai kontang kanting lah kita dalam kubur, mengharap menanti anak ini untuk menyampaikan doa, mengharap menanti anak ini mengangkat tangan, ya Allah, berilah rahmat pada arwah ayah yang ada dalam kubur juga. Ya, maka sebab itulah tuan-tuan, kita kembali semula pada pembicaraan kita yang ini. Ya, bila Nabi sebut yang ini, kita kena renung balik. Inilah yang Nabi ajar pada para sahabat. Akhirnya mereka ni tak gilakan kepada kebendaan, kerana merasakan apa? Iman pada Allah itulah punca kepada kemuliaan. Maka pemikiran mereka ni tuan-tuan, dia bersih. Ya, dia sangat-sangat bersih. Segala benda merujuk kepada soal Tuhan. Segala perkara nak dibuat, Allah menjadi rujukan yang paling utama. Maka sebab itu kita bicarakan, tak pernah berlaku zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, apa yang dinamakan rasuah. Tak pernah berlaku. Bahkan pernah dalam satu kisah, saya tak tahu kisah ini betul ataupun tidak, tamar pada zaman itu, ya, sebiji tamar sebesar ibu jari kaki. Ya, bagaimana penulis nak ceritakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, hasil mahsul negeri itu sangat-sangat banyak. Tamar tuan-tuan hari ni rasa pun nak jumpa besar mana paling besar? Pergi jari ajwa pun besar-besar ni, ya. Kalau pergi pasar tamar adalah panjang-panjang ni. Ya, tamar diriwayatkan pada zaman yang ini kerana keberkatan daripada Tuhan ini menjadi sangat-sangat baik. Ya, maka inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya, yang mana Nabi membina masyarakat, membangunkan tamadun ini atas nama keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bukanlah kerana kekurangan tamadun dan kebudayaan duniawi yang menyebabkan generasi pertama itu mencedok daripada kitab Allah, yakni Quran sahaja dalam peringkat pertumbuhan mereka, tetapi ialah justru kerana planning yang telah ditentukan oleh program yang diatur. Dalil yang terang atas keadaan ini kemukaan Nabi SAW ketika melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, memegang sehelai kitab Taurat. Melihat keadaan ini, beliau pun bersabda, demi Allah, sekiranya Nabi Musa masih hidup bersama-sama kamu sekarang pun, tidak halal baginya melainkan mengikut ajaranku. Hadis ini riwayat daripada Al-Hafiz Abu Ya'la. Ya, maknanya tuan-tuan yang dirahmati, sampai perjalanan ini tuan-tuan, dekat setengah jam ni tuan-tuan nampak ke apa yang saya nak sampaikan ni? Kadang-kadang saya kuliah ni, semua orang macam betul-betul je kan, dia sampai ke tak sampai? Saya sebenarnya tuan-tuan, saya nak menampakkan pada diri saya dan tuan-tuan bahawasanya, ya, kita nak membangunkan balik ketamadunan manusia ini kena bebas daripada unsur-unsur cinta kepada kebendaan. Di sini kita kena nampak balik. Maknanya hari ini tuan-tuan, ya, dalam perjalanan kita nak kepada Islam ini, dia akan ada dua kepentingan. Satu kepentingan agama, satu kepentingan diri kita sendiri. Ya, satu kepentingan agama, satu kepentingan keluarga kita. Satu kepentingan agama, satu kepentingan periuk nasib kita. Kadang-kadang akan berlaku pertembungan dalam beberapa keadaan yang begini. Ya, akibat kegagalan daripada kita memahami yang dihendakkan oleh agama ni tadi, maka ada ketikanya kita memilih kepentingan diri kita sendiri. Ada ketikanya kita memilih kepentingan agama itu sendiri. Dan inilah yang berlaku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jelaskan balik. Ya, walaupun keadaan zaman Rasulullah itu baru nak bangun, keliling Mekah itu dah ada banyak tamadun yang hebat, tapi kenapa Nabi tak ambil tamadun yang keliling itu? Nabi stick, Nabi terus dengan Quran, kerana inilah puncanya nak membersihkan jiwa kita ni tuan-tuan daripada terikat dengan kebendaan. Dan Nabi nak ajar kemuliaan bukanlah dengan kebendaan yang kita ada. Nabi nak ajar pada kita kemuliaan ialah dengan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Rasulullah SAW bertujuan membentuk satu generasi yang bersih hatinya, bersih pemikirannya, bersih pandangan hidupnya, bersih perasaannya, dan murni jalan hidupnya dari sebarang unsur yang lain daripada landasan ilahi, yang mana landasan ilahi ini terkandung dalam Quran Karim. Ini tujuan Nabi SAW.
wasallam. Maknanya tuan-tuan, usaha dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan saja nak membersihkan akidah masyarakat yang menyembah berhala saja, tak, tapi nak membersihkan akidah masyarakat yang terikat dengan kebendaan. Sebab itu, ya, saya beritahu pada tuan-tuan dulu lama, kenapa Abu Jahal ini menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan dia orang yang paling gembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyembelih, dalam satu riwayat kata 300 ekor unta hari lahirnya Muhammad ini. Ada riwayat kata dia sembelih 30 ekor unta. Tuan-tuan, unta zaman tu jangan banding dengan zaman ni. Kenderaan paling mahal zaman itu unta. Ya, heavy duty punya, tahan lama punya. Bawa kuda tak boleh banyak barang, tapi bawa unta, minum air sedikit, jalan boleh lama. Dia yang paling mahal. Dia sanggup sembelih 30 ekor, riwayat kata 300 ekor. Kerana apa? Bangganya dia dengan kelahiran Nabi. Ya, kemudian dia bebaskan hamba dia Suwaibah, free of charge, bebas, dengan syarat susukan Rasulullah. Tapi kenapa akhirnya dia jadi penentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dalam satu peristiwa haji, ya, Nabi ni tuan-tuan, di awal dia punya apa? Awal proses dakwah dia akan menunggu musim haji. Setiap kali musim haji, Nabi akan pergi ke kemah-kemah yang ada di sekitar Kaabah. Nabi akan bertemu mana-mana kaum dan Nabi minta, ya kaum, berikan aku masa lebih kurang 30 minit. Ini bahasa saya. Aku nak menceritakan sesuatu. Kalau kamu nak dengar, terima. Kalau tak nak dengar, bebaskan aku daripada kamu. Biasanya tiap kemah yang Nabi pergi ni, orang akan bagi peluang. Kamu cakaplah. Ini kebebasan media zaman itu. Bagi jangan cakap. Nak ambil, nak terima, tak ada masalah. Maknanya tuan-tuan, ini marahlah orang tak lagi kan. Kalau kita cerita kebebasan media, zaman jahiliyah tu lagi bebas. Maknanya dalam keadaan mereka menyembah berhala, Nabi nak cerita tentang Tuhan yang satu, okey, ambil 30 minit waktu perdana, cakap. Maka Nabi cakap tuan-tuan, setelah 30 minit Nabi bercakap, kalau kaum ni nak membantahlah, kalau nak terimalah, ya, dan mereka akan akur. Kamu telah cukup masa 30 minit, kami akan kekal dengan agama kami. Nabi keluar. Tak ada masalah. Dalam perjalanan ini tuan-tuan, setiap kemah yang Nabi pergi, Abu Jahal akan ikut kemudian daripadanya. Ya, dan berlaku dalam satu kemah, ya, Nabi masuk dalam satu kemah yang ada 60 orang dalam tu. Ya, Nabi membicarakan soal Tuhan yang satu ni lah, yang mana perkataan Nabi ini sangat menarik, menepati fitrah kemanusiaan dan logik akal. Sampai kaum itu kata, wahai orang muda, perkataan kamu sangat menarik minat kami benar dari segi akal kami. Tapi bagi kami peluang satu lagi. Kamu datang besok, kerana rombongan kami ni ada lagi 80 orang dalam perjalanan. Tuan-tuan bayangkan, 60 orang dah berminat dengan Islam, besok nak tambah lagi 80 orang. Nabi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, dengan keseronokan ini, gembira sangat ni. Balik terus, tak cek dah kemah lain. Kerana Nabi merasakan besok ini akan ada lebih kurang 140 orang akan beriman dengan Allah. Nabi keluar je daripada kemah ni, Nabi balik dengan perasaan berbunga, gembira, persediaan untuk besok ni. Abu Jahal masuk kemah. Dia kata, ya ma'syarul qaum, wahai orang dalam kemah, ya, kamu tahu ke siapa yang datang tadi? Orang dalam kemah tu kata, kami tak tahu. Tetapi dia seorang pemuda yang bercakap tentang Tuhan yang sangat menepati akal kami, sangat menepati fitrah kami. Dan kami berjanji pada dia akan bagi peluang dia bercakap lagi sekali besok. Abu Jahal kata apa? Ya ma'syarul qaum, wahai orang kampung, orang dalam kemah ni, yang datang tadi tu anak dara. Mereka dalam kemah ni kata, oh betul itu bagus, sungguhlah anak dara kamu. Tapi kamu kena tahu, anak dara aku tu gila. Kamu kena tahu yang mereka ni, yang dia tu gila. Bila dengar yang ini tuan-tuan, 60 orang ni kata apa, cakapnya memang bagus, tapi kalau dia dah gila, besok kami terpaksa tolak dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, Nabi datang besok tutup kemah. Cakap kamu sangat bagus, tapi ternyata kamu orang yang hilang akal. Dalam keadaan itu tuan-tuan, Abu Jahal ini, dia masuk satu kemah ni, ada satu hamba dia yang sentiasa akan ikut dia. Dia punya escort lah, dia kan escort kan, dia punya bodyguard, ikut. Sampai dia bertanya, wahai tuan, aku terasa sangat pelik.
Ketika Muhammad ini lahir, kamu sanggup sembelih 30 ekor unta. Kamu bebaskan seorang hamba kerana kamu sangat-sangat suka dengan kelahiran Muhammad. Tetapi kenapa hari ini kamu menjadi penentang Muhammad? Abu Jahal kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Aku tahu apa yang anak dara aku cakap ni betul. Maqala Muhammad ini betul. Apa yang Muhammad sebut ni benda yang betul. Tuhan yang Muhammad bawa ni pun betul. Tapi kamu kena faham, dia kata, indi liwa, dia kata, indi Kaabah, dia kata. Aku ni orang yang jaga Kaabah. Aku ni, kata Abu Jahal. Wa indi nadwah, aku ni pengerusi nadwah, majlis mesyuarat Mekah. Aku ni pengerusi, dia kata. Ya, wa indi liwa, dan akulah pemegang panji agama ni, panji Mekah ni. Maknanya kemuliaan pada Abu Jahal ni apa? Apabila dia jadi orang yang menjaga Kaabah, dia pengurusi kepada nadwah di Mekah, dia pemegang kepada panji kemuliaan Mekah. Dia kata apa? Kalau aku terimalah agama Muhammad ini, dia akan jadi orang nombor 1. Berhala di Mekah ni akan dibuang. Maka dia jadi tak lagi penjaga Kaabah, tak. Maknanya bila dia terima agama Muhammad, kedudukan dia akan terancam. Maka sebab itu dia kata, aku menolak untuk beriman dengan Muhammad, walaupun dia tahu kebenaran itu telah wujud depan mata. Ini berlaku tuan-tuan. Dan dia menolak tu tuan-tuan dengan sebab apa? Dengan sebab keterikatan dia dengan kebendaan kita. Keterikatan dia dengan pangkat, keterikatan dia dengan kekayaan. Apa tak kaya ya tuan-tuan? Menurut Ibnu Hisham, keliling Baitullah itu pada zaman jahiliyah ada 367 berhala. 367. Setiap kali orang menunaikan haji, sama ada mereka bernazar atau sebagainya, mereka akan letak di setiap kaki berhala itu duit. Ya, maka kalau ada 360 berhala, ada 360 tong Tupperware. Bukan Tupperware tuan-tuan, tak dimarah pula kan tong. Tuan-tuan bayangkan kalau seorang bernazar, dia akan masukkan, kalau kita andaikan RM1, beri berapa beri? 500 kan? Andaikan yang itu, tuan-tuan bayangkanlah, RM360 seorang tawaf. Maka setahun kalau ada orang menunaikan haji zaman itu, andai kalau 1,000 orang, apa dia punya pendapatan? Maka oleh kerana keterikatan Abu Jahal ini dengan sumber yang dia ada, dia sanggup menolak kebenaran ini. Dia sanggup tolak tuan-tuan. Dan hari ini tuan-tuan, perangai Abu Jahal ni tuan-tuan, bukan wujud zaman tu je. Zaman hari ini berapa banyak Abu Jahal. Ya, saya tak sebut, tuan-tuan baca, tuan-tuan nampak, tuan-tuan tahu berapa banyak orang yang sanggup menolak kebenaran kerana apa? Kerana kebendaan. Orang yang geger apa? Bukan geger, bahasa kita hari ni putih talak ke apa? Gila talak. Orang yang gila talak bila hilang kedudukan pangkat dan sebagainya. Pergilah merata-rata nak membicarakan perihal menguatkan akidah dan sebagainya. Kenapa? Kerana hilang apa yang dibanggakan hari ini. Pergilah sana, pergilah sini nak cerita nak perjuangkan akidah, perjuangkan Melayu, perjuangkan raja ni. Apa nama apa? Kalau tak dengan rasa kecewa kehilangan kedudukan tadi. Sebab apa? Sebab kita ikat Islam ini dengan kebendaan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Khalid bin Al-Walid, dia tak ikat kedudukan dia dengan kebendaan. Seorang panglima yang dilantik zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, sampai masyarakat Mekah kata apa? Ya, perang kali ini siapa yang pimpin? Khalid bin Al-Walid. Orang Madinah kata apa? Jangan takut, confirm kita akan menang. Betapa Khalid Al-Walid dengan pangkat panglima ni melekat, sampai dah tak ada orang nampak lain daripada Khalid bin Al-Walid. Tapi bila naik zaman Sayyidina Umar turunkan Khalid bin Al-Walid, naik Uqbah. Ya, Khalid Al-Walid kata apa? Dia kata apa? Sampai Umar panggil, dia kata, Khalid, aku turunkan kedudukan kamu ni kerana aku nak menolak satu kepercayaan karut masyarakat kita nanti, bahawasanya menang ini dengan sebab kamu. Sebab setiap kali perang Khalid Al-Walid pimpin mesti menang sampai orang kata apa? Orang dah beriman kalau Khalid menang. Kalau Khalid menang, maka Umar nak buang yang ni. Khalid kata apa? Alhamdulillah ya Umar, aku akan jadi orang yang duduk di bawah pimpinan ini, dan aku berdoa pada Allah supaya aku dapat kemuliaan syahid ni tadi. Dia tak ada rasa apa tuan-tuan. Kenapa? Dia tak ikat kemuliaan itu dengan pangkat.
Dia ikat kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh paling jelas. Maka sebab itu dia tak geger lah. Tak adalah pergi buat kumpul stadium, kumpul kat padang, tak payah. Dia ikut pula orang yang duduk memimpin dia. Kesan-kesan daripada tu tuan-tuan, Khalid Al-Walid ni nakkan kemuliaan. Kalau kita tengok dalam sejarah, dia juga tak wafat di medan perang. Tapi Allah bagi dia kemuliaan sebagai seorang syuhada walaupun dia wafat di rumah dia. Jadi ini benda yang kita kena tengok, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, Nabi tak terima tamadun-tamadun yang lain kerana nak bersihkan jiwa tadi. Nabi tak terima tamadun Greek, tamadun Rom, tamadun Parsi kerana nak jiwa kita ini jiwa yang melekat dengan nilai-nilai Islam ini tadi, yang mana tidak mengotorkan jiwa kita dengan kebendaan. Namun begitu, generasi-generasi sahabat itu menerima panduannya dari sumber yang tunggal sahaja. Oleh kerana itulah generasi ini telah berhasil membentuk sejarah kegemilangan di zamannya. Hari ini kita sebut tuan-tuan. Tapi kenapa hari ini saya bicarakan dulu pada bulan yang sudah? Quran pada zaman sahabat dengan Quran pada zaman kita ini sangat jauh bezanya. Tetapi Quran pada zaman sahabat itu hidup dalam jiwa mereka. Quran pada zaman kita ni tuan-tuan mati dalam jiwa kita tapi hidup di luar. Faham tak maknanya? Maknanya Quran zaman sahabat ni daripada kulit kayu, daripada tulang belulang, dan memang susah. Saya cerita pada tuan-tuan, sejarah Quran ini, apabila ayat Quran diturunkan, sahabat tulis dekat tulang-tulang, sahabat tulis dekat batu-batu, dihimpun rumah Abu Bakar. Wafatnya Rasulullah, kalau tuan-tuan nak tengok Quran, masuk bilik dan dalam bilik itu penuh dengan Quran. Andai kata tuan-tuan nak carilah surah Al-Ikhlas yang paling kecil, 7 hari tak tentu jumpa lagi. Tak tentu jumpa. Dan Quran zaman itu tuan-tuan, menurut sejarah kata Ibn Qattan, Manna Al-Qattan, dia kata apa? Hurufnya tidak berbaris. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak berbaris. Tuan-tuan nak baca macam mana? Seorang imam Bismillah, okey. Seorang imam tak lagi Bismillah. Seorang imam tak lagi Basmalah. Kita tak tahu, kerana tak ada baris. Dan yang kedua tuan-tuan, Quran pada zaman itu antara bata dan sa itu tiada titik. Itu tak ada nak gambar tuan-tuan. Quran yang begitu sifatnya memang tak ada semangat sahabat nak tengok, tapi jiwa mereka hidup dengan Quran tadi. 1400 tahun lepas tu Quran ini sudah terbalik. Sangat-sangat cantik. Dalam tuan-tuan punya ni saya jamin Quran 30 juzuk ni. Ada 30 juzuk. Yang ni tak tahu ada. Zaman kita Qurannya dikecil ini punya canggih. Tetapi Quran zaman kita ni hidup dalam bentuk fizikal dia, tapi masih dalam jiwa kita. Quran dibaca bila ada musabaqah, Quran bila baca bila ada tu, bila ada ni. Tapi Quran tak hidup dalam jiwa kita. Akhirnya apa yang kita buat tidak lagi berpandukan Quran, tidak lagi berpandukan sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian daripada itu, apakah yang terjadi kemudiannya? Sesudahnya apa jadi? Selepas zaman ni apa jadi? Sumber-sumber panduan ini rupanya telah bercampur baur. Nah, inilah persoalan yang kita nak tengok semula tuan-tuan. Apa jadi? Maknanya lepas daripada zaman Rasulullah, masuk zaman sahabat, masuk zaman tabi'in, sepatutnya makin lama dia makin menaik, makin lebih bagus. Tapi kenapa tiba-tiba terus menjunah? Seolah-olah kita ni baru nak mula jadi Islam. Minta maaf cakap tuan-tuan, seolah-olah kita ni baru Islam ni lebih kurang setahun dua. Satu kajian dibuat tuan-tuan terhadap sebuah IPTD. Saya tak sebut dah tak mana. Kajian ini dibuat terhadap 10% daripada jumlah pelajar keseluruhan. Lebih kurang 10% daripadanya 480 orang. 10% daripadanya 4,800 pelajar. Kajian dibuat terhadap 10%, ini 480 orang. Kajian apa tuan-tuan? Sangat mudah. Kajian tahap membaca Fatihah yang betul. Daripada 480 orang tuan-tuan, 68% gagal membaca Fatihah. Gagal membaca Fatihah dengan betul. 68%. Ratio ni tuan-tuan, 68% kita kembangkan dalam konteks buat kajian ni daripada 4,800 orang pelajar IPTD gagal membaca Fatihah. Implikasinya apa tuan-tuan?
implikasinya setiap kali mereka ingin menunaikan solat itu tidak sah. Bila solat tak sah, apa keberkatan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa keberkatan yang akan diturunkan lagi? Sebab itu bila kita bicarakan soal isu sosial ni tuan-tuan, kita nak salahkan mana, kita nak tembakkan mana, tembak mak bapak banyak, tembak budak-budak yang jadi pun banyak. Tapi kita tak tengok apa sistem yang menyebabkan dia jadi macam itu. Apa sistem? Kalau kita kembali pada sistem pendidikan kita tuan-tuan, sistem pendidikan ini sudah jauh daripada kehendak agama ini sendiri. Sistem pendidikan hari ini nak mengeluarkan apa dia? Nak mengeluarkan orang yang boleh memenuhi keperluan-keperluan industri.